Tuan-tuan, kita orang yang berpegang dengan sunnah, dengan manhaj sunnah dan jamaah, kita adalah orang yang mencintai ahlu baitan Nabi, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga Nabi. Siapa ahli keluarga Nabi? Al-Quran menyebut tentang ahli keluarga Nabi. Al-Quran suruh dalam Al-Ahzab tu, Al-Quran suruh kita menyebut salam, salawat dan salam kepada ahli keluarga ahli bait, kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ahli keluarga Nabi? Orang yang mempunyai hubungan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah yang disebut sebagai ahli bait. Tapi sebahagian daripada orang Syiah, mereka menolak sebahagian daripada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga Nabi. Bagaimana isteri tiba-tiba tidak dianggap sebagai ahli keluarga Nabi? Isteri duduk dengan dalam keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah lahirnya kata-kata yang dimanipulasikan, kata-kata Imam Syafi'i, kalaulah mencintai keluarga Nabi itu sebagai tanda kata itu adalah Syiah, maka aku adalah Syiah, yang dimanipulasikan. Maksudnya apa? Imam Syafi'i nak sebut kata kasih kepada keluarga Nabi ini adalah sebahagian daripada tuntutan agama. Kita disuruh untuk kasih kepada keluarga Nabi, kasih kepada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah dalam satu riwayat, dia duduk di Damsyik lepas wafatnya Nabi. Bila dia balik ke Madinah Al-Munawwarah, kita pernah dengar cerita ni, dia balik saja sampai ke Madinah Al-Munawwarah, orang pakat minta, wahai Bilal, kalau boleh tolonglah azan, kalau boleh tolonglah azan. Dia tak mau azan, tapi bila yang main minta tu Al-Hasan ataupun Al-Husain, salah seorang daripada cucu Nabi ni, ahli keluarga Nabi yang dikasihi sangat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia main bila depa diminta, Bilal bin Rabah tak boleh tolak. Kerana lihubbi, kerana kasihnya aku kepada datuk kamu. Bilal bin Rabah pun azan. Azan Bilal bin Rabah tu yang kita duk baca, azan Bilal bin Rabah tu menyebabkan Madinah hari itu macam terhenti sementara. Hai, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup? Dia pekat kerana dengar suara daripada seorang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kalau tuan-tuan cari, saya pernah tulis satu artikel pendek dalam FB ya, cerita zaman lalu dah FB ya. Dalam FB saya tulis satu artikel pendek tentang Bilal. Saya pergi pergi Madinah tahun lepas, Mekah Madinah tahun lepas. Satu waktu subuh tu, saya tengok satu orang pendoa yang cukup tegar. Dia betul-betul ketika mana azan dilaungkan dari dalam masjid Madinah tu, dia menikmati azan tu. Saya tengok dia menikmati. Seorang yang kalau kita baca tentang Bilal, wajahnya hitam, kita baca tentang Bilal, bibirnya tebal, kita baca tentang Bilal, kakinya merekah, kita baca tentang Bilal, badannya agak tak apa tinggi dan sebagainya. Saya tengok orang tu macam digambarkan Bilal bin Rabah. Ketika azan di Masjid Madinah itu sedang berlaung, dia merasai, dia menikmati azan tu. Dia menikmati azan tu. Yang saya buat dalam artikel tu, saya tulis di ujung, apakah ini adalah keturunan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, orang-orang kulit hitam. Bilal bin Rabah, bila dia azan, Madinah macam terhenti. Semua pakat, baginda Ar-Rasul hidup semula kan? Puan saya apa? Kenapa Bilal sanggup buat? Lihubbihi li ahli bait, kerana kasih dia kepada ahlul bait. Kita disuruh untuk bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat ini kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Kita disuruh macam tu. Lalu kita mengasihi keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada di antara dua golongan ghulu, tuan-tuan. Di antara dua golongan ghulu. Satu ghulu yang amat kasih kepada keluarga Nabi kononnya, sampai ke tahap mempertuhankan keluarga, sebahagian daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi yang tasahul dalam bab hubungan mahabbah dengan keluarga Nabi, sampai tak ada langsung perasaan mahabbah kepada ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula orang-orang yang menggunakan title kerana dia keturunan Nabi, dia gunakan title macam-macam, tuan-tuan. Hadlah ni dia main macam-macam keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guna sampai
Kalau tuan-tuan tengok dulu-dulu ni, orang tuliskan nama kan, Yang Berhormat Datuk Seri Ridwan Abu Bakar, Menteri Besar Kedah kan. Orang bubuh dalam kurungan bawah tu kan. Contoh. Mana kita 2017 jadi sungguh kan, mana kita orang buh dalam kurungan tu kan. Buh dalam kurungan tu nak habaq kata jawatan dia. Lepas tu tuan-tuan tengok pula, lepas tu pensyarah universiti tu. Lepas tu pendakwah bebas, penceramah Radio 3 Pulau Pinang. Lepas tu lah ni tuan-tuan tulis nama, buh dalam kurungan ahli keluarga Nabi. Pula dah jadi jawatan, jadi pula tu sebagai tuan-tuan. Kita kata, kita tak nafikan ahli keluarga Nabi itu mempunyai kedudukan, tapi mempergunakan itu dengan mewujudkan perkara-perkara yang tidak diajar oleh nenda mereka, baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan daripada cara untuk kita mentakrim, memuliakan mereka.